Assalamualaikum murid-murid, bertemu lagi kita dalam kelas RPT untuk minggu ini. Jadi pada minggu ini kita akan masuk tajuk reka bentuk pengaturcaraan proses penghasilan algoritma. Okey, seterusnya. Baiklah, pada minggu ini kita akan masuk tajuk proses penghasilan algoritma. Jadi standard pembelajaran pada minggu ini adalah kita akan menjana idea dalam bentuk pseudocode dan catat alir berdasarkan situasi yang diberikan. Kemudian objektif pembelajaran pada akhir PDPR, murid akan dapat menjana idea dalam bentuk pseudocode atau catat alir berdasarkan situasi yang diberikan. Okey. Kita masuk tajuk yang pertama iaitu menjana idea dalam pseudocode berdasarkan situasi. Jadi kita ada situasi di mana dalam gambar ini saya ingin menolong ayah memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Seperti yang kamu kalau ada pengetahuan tentang penanaman pokok, selepas kita dah semai biji benih, kita akan pindahkan anak pokok dalam pasu supaya anak pokok itu lebih membesar dengan elok. Jadi kita nak tengok apakah cara-cara nak pindahkan anak pokok ke dalam pasu. Jadi kalau murid-murid imbas kembali pengetahuan murid-murid mungkin pernah membantu ibu ayah memindahkan anak pokok. Yang pertama sekali pastilah kena sediakan alatan. Okey, kemudian kita tambahkan kita pindahkan anak pokok dan kemudian kita tambahkan medium penanaman. Okey. Kemudian kita masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Kemudian kita masukkan anak pokok dalam pasu. Selepas tu kita tengok medium tu cukup atau tidak dalam pasu. Kalau tak cukup, kita kena tambah. Kalau dah cukup, kita akan padatkan medium. Padatkan tanah. Kalau tak tahu medium tu apa. Kemudian kita siramkan air dan letakkannya di tempat yang teduh. Jadi kita lihat macam manakah cara nak menghasilkan pseudocode berdasarkan situasi ini. Okey, kita tengok. Kita kena letak mula ya untuk pseudocode. Okey, kemudian sediakan alatan dan bahan. Okey. Kemudian sediakan medium penanaman ataupun tanah. Kemudian masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Kemudian masukkan anak pokok ke dalam pasu. Seterusnya tambahkan medium. Jika belum penuh, maka tambahkan medium lagi. Tamat jika padatkan. Tamat jika maknanya dah tamat, dah cukup medium, dah cukup tanah, kita padatkan medium. Siramkan sedikit air, letakkan di tempat teduh, tamat. Okey, jadi kalau kamu tengok macam yang kamu dah belajar sebelum-sebelum ini, kita letakkan mula dan tamat. Mula untuk kita mulakan, tamat untuk habis. Kemudian kata kerja huruf besar dimulakan dengan kata kerja. Sediakan, masukkan, tambah. Yang ini adalah ulangan. Loop. Ulangan yang kita dah belajar sebelum ni. Ulangan. Okey, ulangan ni nak tentukan sama ada proses kita dah lengkap atau belum. Jika belum, tambah medium. Tamat jika. Ulangan ni dah tamat. Kita padatkan medium, siram sedikit air, letakkan di tempat teduh, tamat. Ini adalah pseudocode. Okey. Seterusnya, kita tengok situasi yang kedua.
Situasi kedua, bagaimanakah saya hendak membeli makanan daripada mesin layan diri ini? Saya ada 2 keping RM1 dan 3 keping 50 sen. Yang ni dia mungkin murid darjah 1 tak tahu cara nak beli air dekat vending machine kat depan tu, dekat sebelah guard tu. Jadi macam mana kita nak tengok, kita nak buat studio code macam mana nak membantu murid ni nak membeli makanan daripada mesin layan diri. Jadi kita tengok studio code yang kita telah hasilkan ataupun kita bincang dahulu. Mula-mula sekali kita nak beli air dekat vending machine, kita masukkan duit. Masuk duit, kita tengok boleh pilih makanan tak? Tak boleh, maknanya duit tak cukup lagi. Jadi kita masukkan lagi duit seterusnya sampailah cukup. Kalau cukup tu maknanya kita dah boleh tekan minuman atau makanan yang kita nak. Bila kita dah dapat tekan, maknanya proses ulangan tu dah tamat dan kita dah boleh beli air ataupun makanan. Okey, jadi kita tengok studio code yang telah dihasilkan. Okey, dimulakan dengan mula. Kemudian masukkan duit. Jika belum cukup, maka ini ulangan dia ya. Tambahkan duit lagi. Tamat jika maknanya duit dah cukup. Tekan butang makanan yang dikehendaki. Ambil makanan. Kemudian tamat. Ini lebih ringkas studio code yang dihasilkan. Sebab proses kerja dia tak banyak. Mula-mula sekali kata kerja masukkan duit. Jika belum cukup, yang ni adalah ulangan loop dia. Tambahkan duit lagi. Tamat jika tekan butang makanan yang dikehendaki. Ambil makanan. Ni proses-proses dia. Tamat. Ini ulangan dia, yang ni proses-proses dia. Okey. Jadi kita dah lihat 2 contoh untuk studio code. Kita tengok pula seterusnya. Yang kedua, kita nak menjana idea dalam carta alir berdasarkan situasi. Kita nak buat carta alir pula. Carta alir ingat tak? Yang ada, kita tengok carta alir ni yang ada bentuk-bentuk tu. Bentuk segi 4 sama, segi 4 tepat, bentuk diamond. Kita dah belajar sebelum ni ya. Okey, jadi kita tengok situasi apa yang kita ada. Sama juga situasi dia. Nak tolong ayah pindahkan anak pokok ke dalam pasu. Tadi kita dah buat dalam studio code. Jadi kita nak tengok macam mana pula dalam carta alir. Jadi kita tengok mula. Untuk carta alir, mula bentuk dia pun kena bentuk yang cikgu tunjukkan ini. Kemudian anak panah. Anak panah kena ada untuk menunjukkan proses dia. Sediakan alatan dan bahan. Okey, baiklah. Okey, kemudian sediakan medium penanaman. Kemudian masukkan anak pokok ke dalam pasu. Kemudian tambahkan medium atau tambahkan tanah. Jadi kita sambung lagi. Sudah penuh? Ini ulangan dia. Dia tanya, sudah penuh? Tambahkan medium. Padatkan medium. Siramkan sedikit air. Letakkan di tempat teduh. Tamat. Okey, yang ni kalau sudah penuh, ya. Kita terus padatkan medium. Kalau sudah penuh, jawapannya tidak. Kita tambahkan medium sampai penuh. Bila dah tambah medium, kita padatkan medium. Itu proses, yang ni adalah ulangan. Okey, faham? Okey, jadi kita bergerak ke seterusnya, situasi 2. Sediakan pengaturcaraan menggunakan carta alir berdasarkan situasi. Yang tadi, sama juga situasi kedua, nak beli air di mesin layan diri. Jadi kita nak tengok macam mana carta alir yang dihasilkan. Mula sama juga ya, bentuk dia ingat ya, bentuk dia
Dia macam di tepi ni dia bukan segi empat sama, tepi ni dia ada bulat sedikit untuk mula dan tamat. Kemudian masukkan duit. Ini adalah proses ya. Belum cukup. Dia tanya, dah cukup ke belum? Kalau dah cukup, ya, belum cukup. Kalau jawapan untuk belum cukup tu adalah ya, kita tambahkan duit lagi. Kita tanya lagi, belum cukup? Kalau ya juga, tambah duit lagi. Sampailah belum cukup, jawapannya tidak. Maknanya duit kita dah cukup. Jadi tekan butang makanan yang dikehendaki, ambil makanan, tamat. Jadi carta alir kena ada mula, ni mula, tamat. Ini proses ulangan. Ni proses ulangan. Proses dia nak tengok duit kita tadi kata ada RM3. 3 duit RM1. Kalau dah cukup, dia kena jawab soalan ni. Mesin tu kena jawab soalan ni. Belum cukup, ya, kena tambah duit. Kalau dah cukup, tidak, maknanya dah cukup. Kita boleh pilih makanan dikehendaki, ambil makanan dan tamat. Jadi kita dah belajar cara kita nak buat carta alir dan juga studio code. Jadi untuk menambahkan lagi pengetahuan murid-murid, kita kena buat tugasan di buku surat 46. Ada aktiviti ya. Arahan murid salin kat sini, bina studio code dan carta alir. Tulis dalam buku latihan RBT. Jadi yang ni salin lah, dalam soalan dia salin dalam buku tulis, salin dulu. Izati dan ibunya ke kedai Dobi layan diri untuk membasuh baju. Harga sekali cucian ialah RM6. Izati perlu memasukkan 12 keping 50 sen untuk membasuh baju. Jadi arahan tulis dulu, kemudian kamu bina studio code. Lepas dah bina studio code, kamu bina pula carta alir. Yang ni lebih kurang lah macam mesin layan diri. Nak basuh baju, tekan apa dulu? Mula, masukkan baju. Kemudian tutup pintu mesin. Kemudian masukkan duit. Yang ni kamu ulangan dia sudah cukup duit. Kalau ya, tekan butang untuk membasuh. Kalau belum, masukkan lagi duit. Kena ada ulangan, kena ada loop dalam programming kamu, dalam atur cara kamu. Jadi cikgu nak dua jenis ya, studio code dan juga carta alir. Buat dalam buku latihan RBT. Bila dah siap, kamu turn in. Cikgu masukkan juga latihan ni dalam Google Classroom. Bila dah siap, kamu boleh turn in. Tahu kan turn in macam mana? Ataupun kalau tak boleh, kamu WhatsApp cikgu. Tapi seeloknya tulis, masukkan latihan kamu dalam Google Classroom. Ambil gambar, lepas dah siap tu ambil gambar kedua-dua studio dan carta alir. Masukkan, kan ada butang turn in kat bawah tu, tekan butang turn in, masukkan dua-dua image tu. Nanti cikgu akan semak. Okey. Jadi bila kamu dah selesai tonton video ni, kamu buat latihan dan kita berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.